Terima kasih Taufik di Angkasa Puteri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Bekas pemangku yang di-Pertua Negeri Sarawak yang juga bekas Pesuruhjaya Polis Sarawak Tan Sri Dato' Ahmad Hamdan Sirat, 95 tahun yang meninggal dunia petang semalam kerana sakit tuha, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang pada pukul 11 pagi tadi. Terdahulu ramai hadir memberi penghormatan terakhir di kediamannya di Jalan Demak Baru Kuching, antaranya Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satim dan isteri Datin Petinggi Datuk Jamila Anu, Pengerusi Eksekutif Pemodalan Atsar Sdn Bhd Tan Sri Datuk Amar Haji Bujang Muhammad Nur, Adun Muara Tuang Datuk Idris Puang dan Adun Demak Laut Dr. Haslan Hipni. Allahyarham Tan Sri Hamdan anak tempatan pertama dilantik sebagai Pesuruhjaya Polis Sarawak. Bagi Datuk Bandar Kuching Utara yang juga bekas Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai, Allahyarham Tan Sri Hamdan, seorang tokoh polis yang tegas, mempunyai aura tersendiri dan harus diteladani. Memang melihat bahawa beliau merupakan seorang pegawai yang boleh diteladani. Dan itulah tadi saya rasa beliau akan diingati sebagai salah seorang tokoh dalam polis di negeri Sarawak ini. Sementara itu, bekas Ketua Cawangan Khas Sarawak, Datuk Seri Haji Ali Kawi memberitahu Allahyarham Tan Sri Hamdan memainkan peranan penting dalam menamatkan konfrontasi dan ancaman komunis di Sarawak. Malah turut terlibat dalam perundingan serah diri Ketua Pasukan Rakyat Kalimantan Utara, Paraku Bong Kicok pada 20 Oktober 1973 kepada kerajaan. Masa itu Allahyarham adalah sebagai komisioner. Jadi dia salah seorang daripada pegawai yang dilantik oleh Ketua Menteri pada masa itu, menjadi macam kata orang komiti untuk mengelolakan perundingan itu. Pada 2012, Allahyarham Tan Sri Hamdan dianugerahi Tokoh Hari Malaysia yang disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sempena sambutan Hari Malaysia di Bintulu atas sumbangan besarnya dalam keselamatan negara. Manakala pada 2014 sempena perayaan Jubli Emas Kemerdekaan Sarawak, Allahyarham Tan Sri Hamdan menerima pingat pengasas Perjuangan Kemerdekaan PPK daripada Yang di-Pertua Negeri Tun Puan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Penekanan latihan kemahiran dan vokasional perlu diperluas ke kawasan luar bandar bagi memperkasa kemampuan belia setempat sekaligus merebut peluang yang akan wujud hasil daripada program transformasi luar bandar. Menteri Muda Pembangunan Tenaga Kerja dan Latihan Datuk Lin Talib Saleh berkata, pembangunan sektor pembuatan dan perkhidmatan akan memerlukan lebih ramai pekerja terlatih dan mahir, terutama menerusi koridor tenaga boleh diperbarui Sarawak Skor yang akan menjana lebih daripada 600,000 pekerjaan menjelang 2030. Bercakap pada majlis penutupan program Mobile Youth Transformation Vocational MyTV di Baram Central Base Camp Miri, katanya peluang pekerjaan berpendapatan tinggi itu seharusnya direbut oleh rakyat Sarawak. Beliau memberitahu strategi penganjuran program berkenaan amat bertepatan berikutan ramai belia di luar bandar mempunyai pencapaian akademik yang sederhana dan tidak mempunyai sebar kemahiran serta akan menghadapi risiko peminggiran daripada pembangunan sosioekonomi sekiranya tiada program intervensi. Sementara itu, para peserta program berpendapat program MyTV telah banyak mendedahkan pengetahuan baharu dan berharap lebih banyak pengisian seumpama itu dianjurkan pada masa akan datang. Harapan saya ialah kerajaan dapat menganjurkan pelbagai jenis program, contohnya program jahitan buat kuih muih, sebab jahitan dan kuih muih serta pertanian, sebab tiga aktiviti itu merupakan aktiviti yang utama di kawasan Baram. Program MyTV di Baram Central Base Camp yang keempat dilaksanakan di Sarawak dengan menyaksikan penyertaan teramai melibatkan 127 orang belia kaum Kayan, Kenyah, Penan, Iban dan Dun Bawang. Pelbagai aktiviti turut diadakan termasuk pameran, pemeriksaan kesihatan, demonstrasi pemadaman kebakaran dan cara-cara penggunaan tongkas yang betul. Masyarakat luar bandar dinasihat supaya merebut segala peluang yang telah dibawa masuk oleh kerajaan ke kawasan masing-masing agar dapat bersama menikmati pembangunan berikutan tumpuan pertumbuhan ekonomi dalam transformasi luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau berkata masyarakat luar bandar perlu membuka minda bagi mempertingkat potensi dalam pelbagai aspek terutama bidang kemahiran.
Beliau berkata demikian pada malam persembahan sempena program Mobile Youth Transformation Vocational MyTV di Baram Central Base Camp Miri. Katanya program itu merupakan inisiatif strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS yang dilaksana Kerajaan Negeri Sarawak bersama Angkatan Tentera Malaysia dan agensi kerajaan serta sektor korporat dalam usaha merancangkan tahap sosioekonomi di pedalaman. Berdasarkan impak program MyTV terhadap masyarakat, beliau memberitahu program itu akan terus dilaksanakan di seluruh Sarawak dengan peningkatan dari segi pengisian serta penglibatan agensi. Pada tahun ini, sebanyak 2 lagi program MyTV akan diadakan selepas Miri, iaitu Kapit dan Lawas masing-masingnya pada bulan September dan Oktober akan datang. Pada Majlis Berasingan, Dennis menyeru masyarakat orang Ulu supaya bersama menyumbang ke arah pembangunan sukan negara. Ini memandangkan terdapatnya potensi terutama dalam kalangan generasi muda yang sekiranya mendapat latihan intensif mampu diketengahkan ke tahap yang lebih tinggi. Beliau ditemui RTM pada majlis penutupan dan penyampaian hadiah sempena pertandingan badminton tertutup 2016 anjuran Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Malaysia Forum 2016 di Miri. Lebih 100 peserta terdiri daripada 77 kumpulan mengambil bahagian dalam 4 kategori yang dipertandingkan. Penganjuran larian amal bukan sekadar bagi mengumpul derma, malah berupaya mendidik masyarakat untuk saling menghargai golongan yang kurang bernasib baik. Menurut Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Fatimah Abdullah, ini dapat dilihat menerusi sokongan moral dan advokasi yang diberikan oleh masyarakat kepada golongan sasar. Berucap pada perasmian larian amal Run for the Brave Heart di Pustaka Negeri Kuching, Datuk Fatimah berkata penganjuran acara sedemikian turut dapat mempertingkat rangkaian kerjasama dan mengeratkan silaturahim. Seramai 1,600 peserta mengambil bahagian dalam 3 kategori yang dianjurkan melibatkan jarak sejauh 2, 5 dan 10 km. Acara anjuran Dewan Wanita Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak di UBS bersama dengan Yayasan Jantung Sarawak ini bagi menyebarkan kesedaran tentang pentingnya penjagaan kesihatan selain mengutip dana bagi membantu kanak-kanak yang menghidapi penyakit jantung. Lebih 100 peserta terlibat dalam program City Day Fun Ride dengan kayuhan sejauh 30 km yang berlangsung di Padang Merdeka Kuching awal pagi tadi. Ia diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-28 Hari Bandaraya Kuching, anjuran DBKU dengan kerjasama City Cycling Club CCC. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata, program kayuhan bagi mempromosi bandaraya ini sebagai salah satu destinasi pelancongan sukan selain memupuk gaya hidup sihat dan cergas. Jelasnya ini bertepatan dengan hasrat menjadikan bandaraya Kuching sebagai bandar berjiwa atau city with a soul ke arah bandaraya dinamik, bertenaga dan berdaya huni. Beliau yang ditemui sebelum pelepasan program City Day Fun Ride di Kuching turut mengharapkan sokongan padu daripada warga kota bagi memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik dan berkualiti dapat terlaksana sepenuhnya seiring dengan pelan pengukuhan Kuching bersih, cantik dan selamat CBS 2013-2017. Seramai 80 orang wakil daripada pelbagai agensi media dari daerah Kuching telah menyertai pertandingan futsal anjuran Persatuan Wartawan Daerah Kuching KDJA yang berlangsung di Matang Kuching malam tadi. Adun Tupong Fasruddin Abdul Rahman merasmikan program tersebut yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan kerjasama antara semua agensi media setempat khususnya dalam kalangan para wartawan selain mempromosi gaya hidup sihat menerusi aktiviti sukan. Antara agensi media yang terlibat, Unit Berita Hal Ehwal Semasa RTM Kuching, Utusan Borneo, Utusan Sarawak, Astro Awani dan di Borneo Post. Majlis penyampaian hadiah bagi para pemenang akan diadakan pada program malam KDJA 2016 yang akan berlangsung pada 27 Ogos ini. Turut hadir menyaksikan pertandingan futsal tersebut Presiden KDJA Jacqueline David. Baik, saudara, setakat ini dahulu sepangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berterusnya bersama Taufik di Angkasa Peri. Silakan.